Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Kota Damansara, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan puan-puan, para jemaah ahli Qaryah Masjid Kota Damansara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, Allah mempertemukan kita pada malam ini, malam Zulqa'dah, 10 Zulqa'dah. Maksudnya lebih kurang ada sebulan lagi kita nak menempuh hari wukuf di Arafah ataupun hari raya haji, 9 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah hari raya. Lebih kurang sebulan ataupun 30 hari, mungkin kurang. Ala kulli hal, semoga Allah berikan kita afiat, Allah berikan kita kesejahteraan, Allah berikan kita kesihatan yang berpanjangan dalam kita mempertingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah taala, kita masih lagi membicarakan petikan-petikan ataupun ungkapan-ungkapan yang diambil daripada buku Laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan oleh penulis Dr. Muhammad Fuad Syakir dalam mengkategorikan ataupun penjelasan kita kepada orang awam terutamanya, yang mana satukah kata-kata ataupun sabda Nabi, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intishar, maksudnya yang tersebar, hazihil aqwal ala al-sinatin nas, daripada lidah-lidah, dalam lidah-lidah kalangan lidah-lidah manusia ini, yang tersebar pada masyarakat, yang mereka menyangkakan bahawa ia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia adalah ungkapan-ungkapan yang baik, kata-kata pesanan, nasihat, kata-kata hikmah yang keluar daripada para ashabun Nabi, para sahabat Nabi, kata-kata daripada tabi'in, boleh jadi juga kata-kata daripada tabi'in yang hidup selepas daripada Nabi SAW. Mereka menyangkakan bahawa itu adalah sabda yang dilafazkan ataupun yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW. Hari ini ada satu ungkapan yang berbunyi, al-qawlu ruhul qulub sa'ah fasa'ah. Ruhul qulub sa'atun fasa'ah. Maksud dia, rehatkanlah hati, ruhul qulub, rehatkanlah hatimu ataupun gembirakanlah hatimu, sa'ah fasa'ah, sa'atun fasa'ah, dari semasa ke semasa. Ungkapan ini disebut di dalam Tazkirah al-Mawdu'at oleh Imam Ad-Dailami, yang menyatakan bahawa ia bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga direkodkan ungkapan ini dalam buku Al-Ajiluni, dalam buku Kashful Khafa. Dia mengatakan bahawa ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia adalah ungkapan ataupun lafaz yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah. Maksud yang baik mengatakan bahawa gembirakanlah hati ataupun ruhul qulub, rehatkanlah hati kita sebagai seorang muslim, sa'ah fasa'ah, dari semasa ke semasa, dari waktu begini dan waktu begitu. Kalau kita lihat kepada syarah kata-kata ini, ia ada sebenarnya adalah satu ungkapan yang
yang bertepatan dengan syarak ataupun apa yang disyariatkan dalam agama kita, kerana penulis menentukan bahawa amarana asy-syar'u al-hanif alla nakuna kal alati allati tatakharaq bi ghairi ruh. Sesungguhnya syarak pada agama kita yang hanif ini, agama Islam ini menyuruh kepada kita untuk beramal ataupun bergerak, melakukan sesuatu ni dengan roh, dengan kerehatan ataupun dengan ketenangan. Kan kita solat tarawih, at-tarawih itu maksudnya berehat-rehatan ataupun bersenang, tidak terlalu gopoh ataupun tidak terlalu membebankan dalam melaksanakan suatu ibadah. Lianna zalika yadkhulu ala nafsil mar'i as-sa'mu wal malal wal kalal. Kerana apa dia kata? Kerana dalam agama kita ini, setiap amalan yang disyariatkan ataupun setiap amal ibadah yang kita buat pada setiap hari, kalau kita tak masukkan di dalam jiwa seseorang itu roh, maksudnya buat tu ada kerehatan, ada, maksudnya bukan santai, maksudnya buat ibadat tu sedikit dengan ketenangan, dengan selesa, dengan apa ni, kerehatan. Kerana apa? Ia akan menjurus kepada hati manusia itu as-sa'mu, rasa bosan, wal malal, rasa jemu, dan juga wal kalal, rasa lelah. Ada 3 benda. Itu kalau kita dalam kehidupan seharian kita, kerana fitrah manusia itu bukanlah 100% itu melakukan amal ibadat dan sepanjang 24 jam bangun daripada tidur. Contohnya kalau dia mendirikan solat, maksudnya dia solat selepas daripada solat subuh, dia bangun solat sunat dan solat tanpa membuat pekerjaan lain. Solat, kemudian baca Quran, solat baca Quran sampailah ke malam. Kerana apa? Kalau tidak bersamanya dengan kerehatan ataupun rasa gembira melakukan ibadah, maka akan masuk dalam jiwa manusia itu rasa bosan, as-sa'mu wal malalu wal kalal, bosan, jemu, dan juga rasa lelah. Wa yuzhadu fi raghbati fi muwasilatul amal, dan perlu kepada kita untuk mencampakkan dalam diri manusia itu rasa raghbah, rasa minat dalam muwasalah al-amal. Maksudnya amal itu sentiasa bersambung, sentiasa berkesinambungan. Kita buat satu ibadah bukan one off, bukan one off ya tuan-tuan. Maksudnya kita buat tiba-tiba kita punya iman kuat pada hari ini, kita pulun solat 10 rakaat di antara maghrib isyak ni, kita pulun buat. Lepas tu esoknya tak buat dah. Ataupun lepas isyak kita tak solat sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Lepas solat isyak kita keluar macam tu je. Kita buat suatu ibadat, amal ibadat tu secara one off, tanpa ada rasa kegembiraan hati ataupun kerehatan hati. Sebenarnya disebutkan oleh Imam ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu an, ruhul qulub, gembirakanlah hati ataupun rehatkanlah hatimu itu dari semasa ke masa. Dalam erti kata adalah amal ibadat kita, dalam kita menguruskan amal ibadat kita, terutamanya ibadat-ibadat khusus, yang mana kalau kita lakukan tanpa ada kita menguruskan kehidupan lain, maksudnya kita ada hak kepada anak-anak, kepada keluarga. Contohnya sekarang ni minggu cuti sekolah, contohnya kita bawa anak-anak ataupun keluarga pergi ke pesta buku di PWTC contohnya, maka itu ada satu ibadah umum yang boleh merehatkan hati, boleh mendatangkan ibadah, mendatangkan pahala. Kita membawa kepada anak-anak keluarga mencari ilmu dari sudut membeli buku contohnya. Tidak semestinya kita melakukan satu amal ibadah khusus itu pada fokus masa yang tertentu. Yang penting ni adalah muwasalah amal. Maksudnya amal itu berkesinambungan walaupun sedikit. Sebab tu antara konsep kesempurnaan
ibadat ataupun konsep kesempurnaan amalan adalah di antaranya mengutamakan istiqamah. Konsep kesempurnaan amal di antaranya adalah yang pertama mengutamakan istiqamah. Biar sedikit tetapi meningkat naik. Sedikit tapi meningkat naik. Kerana apa? Sabda Nabi SAW pernah dalam kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ada menyatakan bahawa an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Dalam hadis sahih yang menyatakan bahawa daripada Aisyah meriwayatkan hadis ini mengatakan bahawa Nabi SAW apabila masuk ke bilik Aisyah ataupun ke rumah Aisyah, wa indaha imra'atun, di dalam bilik ataupun di dalam rumah Aisyah tu ada seorang perempuan. Qala man hazihi, Nabi kata man hazihi, siapa ni? Siapa perempuan ni? Dekat dalam rumah baginda Nabi ataupun dekat dalam bilik Nabi SAW. Qalat, kata Aisyah, fulana. Aisyah kata si fulan yang disebut-sebut fulana itu dinisbahkan kepada seorang perempuan, fulana. Kalau lelaki fulan kan, fulana, iaitu seorang perempuan yang disebut-sebut oleh orang tentang akan solatnya. Tazkuru min salatiha, fulanah tazkuru min salatiha. Qala mah, Nabi kata, baginda berkata, janganlah begitu. Mah, alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dama alaihi sahibu. Nabi SAW menyatakan bahawa janganlah begitu. Buatlah sekadar kemampuan. Alaikum bima tutiqun, buatlah sekadar kemampuan. Maksudnya kita tak perlu nak melaksanakan satu ibadah khusus ni, melainkan kalau kita boleh buat tu kita konsisten. Maksudnya kita buat banyak, tapi memang kita ni memang konsisten dalam melaksanakan ibadah. Contohnya memang tuan-tuan buat solat sunat rawatib seharian 12 rakaat ataupun lebih, memang itu dah jadi amalan ataupun habit yang baik, dan istiqamah tak pernah miss. Maka itu yang terbaik. Tapi ada pun kadang-kadang mungkin kita buat banyak dalam masa minggu ni, bila minggu depan kurang ataupun tak buat. Maka bukan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata, buat apa yang termampu, sekadar yang kemampuan kamu. Demi sesungguhnya tidaklah Allah akan jemu, melainkan sehinggalah kamu akan rasa jemu sendiri. Sesungguhnya wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibu, sesungguhnya agama iaitu perbuatan amalan dalam agama ini yang disukai Allah adalah yang kekal ke atasnya. Ma dama alaihi sahibu, iaitu mudawamah, sentiasa konsisten walaupun sedikit. Maksudnya sedikit tapi meningkat. Itu adalah amalan yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berbalik kepada kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali tadi, wa yuzhadu fi ar-raghbati fi muwasalatil amal. Maksud kita kena campakkan atau kena wujudkan rasa minat itu dalam melakukan suatu amal itu muwasalah, bersambung, walaupun sedikit tapi meningkat, bersambung sedikit. Wal qiyamu bil umuri nafi'ah, dan kita mendirikan suatu amal itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Wa tahqiqul khairu linnas, dan kita melakukan kebaikan, melakukan kebajikan kepada manusia yang lain. Wal insanu as-sawa yakunu wasatiyan fi hayatih, dan manusia ini pada hakikatnya dalam kehidupan kita ini, dalam setiap perkara apa pun kena wasatiyan. Maksudnya sederhana, termasuk dalam amal ibadat. Bukan maksudnya Nabi melarang ataupun agama kita melarang untuk kita pulun buat ibadat, tapi wasatiyah, sederhana, sedikit tapi konsisten. Itu yang diajar oleh Nabi. Fala yaj'alu waqtihi kulluhu lil amal, dan jangan jadikan seluruh waktu
waktu kehidupan kita 24 jam sehari itu dengan amal ibadat yang khusus. Ni cerita ibadat khusus, puasa, solat, apa lagi ibadat khusus, zakat kan. Tetapi walakin alaihi, akan tetapi ay yadkhula ala nafsi fi ba'dil waqti lahwan masyru'an. Tapi kita kena masukkan juga dalam kehidupan seharian kita, dalam jiwa kita, dalam dalam roh ataupun jiwa kita ini, sebahagian daripada waktu itu untuk lahwan. Lahwan ni hiburan, tapi lahwan masyru'an, hiburan yang masyru', yang disyariatkan. Apa dia hiburan yang disyariatkan? Pergi berjalan, pergi berziarah saudara mara, apa lagi, pergi bermusafir, keluar melihat tempat orang, menghubungkan silaturahim, sambil berziarah menghubungkan silaturahim, apa lagi, bawa keluarga pergi pergi berjalan dan sebagainya. Banyaklah perkara-perkara harus dalam agama kita, dalam kehidupan kita ni, yang termasuk sebagai lahwan masyru'an, perkara-perkara hibur yang disyariatkan. Wa ya'idu ilaiha nasyatiha wa quwwatan harakatiha. Kerana dengan kita memasukkan elemen-elemen hiburan, hiburan yang disyariatkan ataupun hiburan yang diharuskan dalam agama ini, boleh menguatkan lagi aktiviti ataupun menggerakkan lagi kita punya kekuatan untuk melakukan ibadah selepas itu. Sebab apa? Sebab kita dah tak bosan, hilang rasa bosan, jemu dalam melaksanakan amal ibadah, contohnya solat, baca Quran. Bila kita buat, masukkan sebahagian perkara lain yang harus dalam kehidupan kita, maka dia akan memberikan kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah lain secara konsisten, istiqamah. Maka wa hadzal qaul laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis menegaskan bahawa ia bukan kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sabda, ia adalah lafaz yang disebut oleh al-Imam ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ungkapan ini disebut dalam buku Kashful Khafa Imam Al-Ajiluni, yang menghimpunkan hadis-hadis yang bertebaran di lidah-lidah manusia, yang disebut-sebut lidah manusia. Maksudnya bahawa hadis-hadis yang boleh jadi hadis itu sahih, boleh jadi hadis itu statusnya dhaif, boleh jadi ia adalah ungkapan daripada sahabat. Juga disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam bukunya Al-Maqasid Al-Hasanah. Maka wa thabata fi hadzal ma'na, penulis mengatakan bahawa sebenarnya apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ni ada dinyatakan oleh Nabi SAW. Nabi pun ada sebut tentang kita buat ibadat ni kena jangan terlalu fokus ataupun terlalu membebankan dalam satu melakukan ibadat-ibadat khusus ni, sehingga kan kita rasa kehidupan kita ni seolah-olah semata-mata untuk kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala ni, dan kita meminggirkan hak-hak ataupun keperluan-keperluan lain dalam kehidupan. An Hanzalah qala, daripada Hanzalah katanya, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'idna fadzakara an-nar. Hadis yang disebut yang diriwayatkan oleh daripada Hanzalah, yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam memperkukuhkan ataupun menyokong apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi. Bukan menyokong Sayyidina Ali, maksudnya kata-kata Sayyidina Ali itu ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Daripada Hanzalah katanya, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'idna fadzakara an-nar. Dalam hadis ini Hanzalah berkata bahawa sesungguhnya kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'izna fadzakara an-nar, dan Nabi menceritakan kepada kami, memberikan peringatan dan menyebut tentang neraka. Fadzakara an-nar, Nabi cerita, mungkin Nabi bagi nasihat,
kepada Hanzalah. Dan juga pada ketika itu Nabi dan juga Nabi, Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar, ada 3 orang. Qala summa ji'tu ila al-baiti fadahakat as-sibyan wa la'ibat al-mar'ah. Kemudian Hanzalah kata, qala, kemudian aku pulang ataupun aku balik ke rumah, ilal baiti fadahakat, dan aku ketawa ataupun bergurau senda. As-sibyan dengan anak-anak. Ya, lepas contohnya hari ni tuan-tuan duduk dengan tazkirah maghrib ni, lepas balik rumah jumpa anak-anak atau berjumpa keluarga kan, kita bergurau, pergi keluar makan, gelak-gelak. Macam tu jugalah Hanzalah cerita dalam hadis ini. Dia kata dia balik ke rumah dan dia bergurau dan bermain dengan isterinya. Wala ibat al-mar'ah. Biasa kita pun buat juga. Apabila kita balik, kita main dengan anak-anak, kita bergurau senda dengan isteri. Qala fa kharajtu falaqitu Abu Bakrin. Maka selepas tu kemudiannya aku keluar dan menemui Abu Bakar, dan aku menyebutkan tentang apa yang telah aku lakukan tadi. Pas dia balik rumah, lepas tu dia keluar, maka Hanzalah pun cerita kepada Abu Bakar bahawa dia dengar peringatan daripada Nabi tentang neraka. Kemudian dia balik rumah, dia main dengan anak-anak, dia gurau dengan isteri dia. Lepas tu dia cerita kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, dan aku pun melakukan perbuatan yang sama seperti yang kau sebut. Wa ana fa'altu mathalun ma tadhakara. Abu Bakar kata, aku pun buat macam tu juga. Maksudnya dengar peringatan dari Nabi sebut tentang neraka, bagi tazkirah, bagi nasihat, tu balik jumpa dengan anak-anak, main dengan anak-anak, dengan isteri. Dan Abu Bakar kata, macam tu jugalah aku buat. Falaqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah nafaqa Hanzalah. Maka mereka pun ambil keputusan, rasa macam bercanggah lah. So, macam buat dosa pula seolah kata bila dia dengar nasihat daripada Nabi tu, cerita pasal neraka, azab api neraka, lepas tu bila balik duk bergelak sakan, bergurau senda dengan keluarga kan, tak boleh ke? Maksud dia rasa macam benda tu bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi ataupun yang diberikan peringatan Nabi SAW. Maka faqultu ya Rasulullah nafaqa Hanzalah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, Hanzalah ni dah jadi munafik. Nafaqa Rasulullah, maksudnya yang munafik lah. Bila dengar tazkirah jadi baik, bila balik duk gelak-gelak dan bersukaria dengan keluarga. Faqala, berkata Nabi SAW, mah fahadathathu bil hadith. Faqala Abu Bakrin wa ana qad fa'altu mathalun ma fa'al. Dan Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pun buat seperti mana Hanzalah buat. Faqala, Nabi kata, ya Hanzalah, sa'ah wa sa'ah, walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda dhikr wa sahifatukum al malaikah hatta tasallam alaikum fit turuq. Maka Nabi kata apa? Wahai Hanzalah, kan? Nabi kata, wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Ada kalanya kita buat macam ni dan ada kalanya kita buat begitu. Maksudnya Nabi kata, tak semestinya kita ni dalam satu masa kita melakukan ibadah ataupun kita bila dah diberikan peringatan buat satu benda yang baik, maka kita kena serius. Tidak. Nabi kata sa'ah wa sa'ah. Ada kala kita perlu buat begitu, kita buat. Ada perlu kita tak perlu serius dalam perkara situasi begitu, kita buat perkara yang harus dalam kehidupan kita. Maka biasalah bila ada dengar tentang peringatan tentang neraka, tentang nasihat baik dalam agama, maka benda-benda harus kita berbuat baik kepada keluarga, maka kita bergurau senda dengan anak-anak dan juga dengan isteri. Maka kalaulah Nabi kata, walau kanat takunu qulubukum, kalaulah hati kamu itu, kalaulah hati kita sentiasa berada dalam keadaan seperti berzikir, pasti para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Maksudnya kalaulah kita ni serius
cerita tentang apa neraka, lepas tu kena buat baik tu, buat baik lah, maksudnya tak boleh nak bergurau-gurau. Nabi kata nescaya para malaikat ni akan berjabat tangan dengan kamu. Nak kata kita ni seriusnya, baiknya kita ni, pasti malaikat ni akan datang dan salam dengan kita. Wa tasallam alaikum fit turuq, dan berjabat tangan dan akan memberi salam kamu di jalanan. Nak kata kita ni serius dalam kehidupan. Maka daripada apa yang Nabi sebut tadi, dia kata Allah kata ada masa untuk ini dan ada masa itu. Ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Wahai Hanzalah, tak perlu dalam kita melakukan amal soleh ni, kita beribadat ni, tak semacam masa kita berzikir. Maksudnya berzikir tu bukan tasbih berzikir, tak. Sa'ah wa sa'ah. Ada kali kita jadi begitu, dan ada kali kita kena buat bersesuaian dengan aktiviti ataupun situasi kita di mana kita berlaku. Wa tarwih al-mashru' amrun daruriyun lil qada'i 'ala al-malal an-nufus wa ta'biha. Dan pentingnya at-tarwih al-mashru', maksudnya kita berehat-rehatan, berehat-rehatan yang disyariatkan dalam kita melaksanakan amal ibadat adalah perkara yang amrun daruriyun, perkara yang penting, untuk lil qada'i 'ala malalin nufus, untuk kita melaksanakan kepada hati-hati kita ni yang cepat jemu dan cepat bosan. Itulah fitrah manusia. Dia bila dia buat satu ibadah ni, dia cepat bosan, jemu ataupun lelah. Contohnya apa? Contohnya bila kita tengok kat Facebook tu, semalam lah saya tengok dekat Facebook, dekat laman Facebook tabung haji, dia tengok dah KT 2 rasanya, jemaah yang kedua dah ada kat sana, dah pergi, dah sampai hotel. Lepas tu mutawif ataupun petugas haji tu ambil gambar jemaah haji pergi buat umrah kali pertama. Ramai pergi kan. Kadang-kadang tuan-tuan ada pengalaman buat haji, kadang kita pergi haji ni kadang duduk sebulan ataupun 40 hari. Tak adalah sebelum kita nak sampai wukuf, hari wukuf 9 Zulhijjah tu, hari ni katakan 10 Zulqaidah, kita tak buat umrah hari-hari, tak sampai ke 9, 30 hari tu hari-hari kita buat umrah kan. Rasa tak ada kemampuan, satu sebab penat kan, mungkin disebabkan jarak yang jauh. Maka sa'ah wa sa'ah, perlunya at-tarwih al-mashru', kerehatan dalam kita melakukan amal. Mungkin pada awal-awal ni memang semangat lah kan? Sehari 2-3 ni kita konsisten, tapi masuk dah minggu kedua memang lagi kalau jemaah yang dah berusia yang penat ni, maka dia akan slow. Bukan kata buat umrah kan, nak pergi turun ke haram pun dah penat kan, hotel jauh, kerana solat dekat bilik hotel ni, ataupun dekat kaki lima dekat hotel kan, jemaah dia ke hotel. Bukan maksudnya tidak menggalakkan melakukan amal ibadat ataupun keperluan ibadat, tapi at-tarwih ataupun at-tarawih, dalam kerehatan kita beramal ni ada masa kita buat amalan itu fokus pada waktu-waktu yang disyariatkan, ataupun yang waktu-waktu yang memang dimasyru'kan, waktu-waktu yang waktu khusus ibadat. Contohnya apa? Ibadat solat sunat rawatib yang ditekankan oleh Nabi sebelum subuh, apalagi sebelum zuhur, selepas zuhur. Maka waktu-waktu yang perlu kepada fokus, komitmen yang tinggi, maka itu kita buat. Tapi ada pun ada waktu yang muwassa', waktu yang lapang, luas, maka tak perlu kita buat satu perkara amal ibadat yang khusus itu kita fokus memberatkan dan membebankan, kemudian kita tak konsisten, tak istiqamah, maka itu bukan yang dikatakan sebagai at-tarwih al-mashru', itu berihatan dalam melakukan amal ibadat. Walaysa at-tarwih asy-syar'i mukhalafan li ruhil Islam allati ihtammat bi tarbiyatin nufus wa siyanatiha min kulli man yusibuha bil malal. Ditegaskan lagi bawah sini, bukanlah maksudnya berehat-rehatan ataupun kerehatan syar'i ini, at-tarwih asy-syar'i ini mukhalafan, bertentangan dengan ruh
ruhil Islam untuk kita menggalakkan melakukan amal soleh. Bukan. Maksudnya kita berehat-rehat dalam melakukan benda amal soleh ni, at-tarwih al-masyru' ataupun at-tarwih asy-syar'i ni bukan nak kata kita menghalang orang melakukan amal soleh, tapi kita berpada-pada, wasatiyan. Bukannya kita pulun, kita berpuasa, contohnya kita berpuasa sepanjang tahun, tidak ada selang-seli, kita tidak berkahwin, itu bukan sunnah daripada Nabi SAW. Kerana ruh Islam itu tetap menekankan tarbiyatun nufus, tarbiyah jiwa-jiwa yang sentiasa bosan, jemu, lelah ini, untuk sentiasa melakukan amal-amal soleh. Antara lain konsep kesempurnaan amalan adalah mengutamakan pembaikan yang berterusan. Tadi saya sebut antara konsep kesempurnaan amalan adalah mengutamakan istiqamah, yang pertama. Yang kedua, mengutamakan pembaikan berterusan. Maksudnya apa? Sentiasa ada pembaikan. Mungkin hari ini kita dah umur 40 tahun dan meningkat 50 tahun, 60 tahun, sudah pasti kualiti ataupun ibadah yang kita lakukan itu tidak sama. Contohnya hari ini kita solat maghrib tadi tidak sama seperti mana kita solat maghrib 10 tahun dulu. Mungkin lebih baik. Itu yang dia katakan sebagai mengutamakan pembaikan yang berterusan. Kerana hari ini mestilah lebih baik daripada semalam. Meningkatnya usia, meningkatnya ilmu kita dalam ibadah. Katanya tuan-tuan hari ini melakukan sedekah lebih baik daripada sedekah yang 10 tahun yang dahulu. Mungkin sedekah kita, maksudnya kita tahu ke mana duit kita disalurkan, di manakah prioriti keutamaan sedekah kita disumbangkan. Maka sudah pasti meningkatnya usia, maka meningkatnya kualiti amal kita, kualiti ilmu kita. Kerana itu yang diajak oleh Nabi. Kerana sabda Nabi SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha." Hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Apa Nabi kata? Sesungguhnya kamu hendaklah sentiasa memperbaiki Islam kamu, iaitu amalan kamu. Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin. Kerana apa? Kerana Nabi kata setiap kebaikan yang kita lakukan itu tuktabu lahu bi ashri amthaliha, akan dicatatkan segala kebaikan yang kita lakukan ini dengan catatan 10 sehingga 700 gandaan. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap perkara yang kejahatan yang kita lakukan juga akan ditulis seumpama itu, tuktabu lahu bimithliha. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Sebab itu pentingnya kita memperbaiki ataupun memperindahkan amal baik kita itu dari semasa ke semasa. Kerana apa? Allah kata setiap perbuatan baik kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu akan diberikan, akan ditulis padanya 10 kebaikan sehingga 700 gandaan, 10 hingga 700 di antara itu. Maksudnya kita kena buat baik. Kalau amal soleh kita mungkin dahulunya persennya itu 50%, mungkin hari ini dah capai 80%. Meningkatnya usia, kan? Maka gandaan itu akan lebih tinggi. Maka itulah falsafah ataupun kaedahnya bagaimanakah yang dikatakan sebagai antara konsep kesempurnaan amalan itu adalah dengan memperbaiki amalan secara berterusan. Yang ketiga apa dia? Tidak terlalu membebankan diri. Tidak terlalu membebankan diri. Maksudnya kita melakukan amal soleh itu
sehingga kita rasa terbeban ataupun kita rasa bersalah ataupun rasa salah sebab tak buat, ataupun kita buat satu perkara itu, amal itu secara berlebih-lebihan. Pada sebelumnya kita tak pernah buat macam tu, tiba-tiba hari ataupun minggu itu kita buat berlebihan, dan pada minggu yang akan datang tidak konsisten, tidak istiqamah. Maka itu juga bukan antara contoh sebagai menepati kesempurnaan amalan soleh. Yang lain adalah mengutamakan keimanan dan keikhlasan, seperti mana hadis yang masyhur yang sering disebut pada bulan Ramadan. Nabi kata apa? Man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Maksudnya di antara konsep kesempurnaan amal adalah dengan kita mengharapkan dengan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, juga mengharapkan apa? Keampunan, mengharapkan ganjaran, dengan penuh keikhlasan, dan mengharapkan pembaikan amalan yang berterusan. Imanan wahtisaban itu seperti mana dalam bulan Ramadan, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Lagi mengutamakan peningkatan amalan hati. Antara konsep kesempurnaan amalan adalah meningkatkan amalan hati, iaitu niat. Kerana Imam Nawawi pernah mengatakan bahawa niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Maksud niat, setiap amal ibadat yang kita nak lakukan itu mestilah niat yang tulus, tidak mengharapkan pujian daripada makhluk, daripada manusia, semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keampunan daripada Allah Taala. Maksudnya amalan hati itu, mempertekadkan amalan hati itu dengan niat itu kena selalu tajdid, selalu diperbaharui. Kita melakukan apa? Contohnya kita melakukan infak, sedekah kepada masjid ataupun ke madrasah, ke mana-mana lah, sumbangan infak kita itu atas tujuan apa? Atau adakah untuk membina pengaruh, ataupun adakah untuk membina, untuk memenuhi akaun NGO kita, ataupun akaun yang ada kepentingan kepada kita, ataupun kita mohon sumbangan, ataupun kita meminta sumbangan, ataupun kita memberi sumbangan, itu adalah semata-mata mencintai amalan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan redha daripada Allah Taala. Dan niat seseorang itu mestilah sentiasa diperbaharui, kerana niat itu lebih baik daripada amalan, seperti mana yang dikatakan Imam Nawawi, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ini juga dinyatakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada ajsadikum, jasad-jasad kamu, tubuh-tubuh kamu yang fizikal, yang tidak pula kepada bentuk rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Imam Muslim menyatakan bahawa Nabi bersabda bahawa sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati-hati sekalian. Hati-hati kalian, hati-hati yang penuh pada ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ukuran, maka itulah unjuran dalam kita untuk memenuhi konsep kesempurnaan amalan, dan dalam masa yang sama kita mempraktikkan ataupun bertepatan seperti mana hadis Nabi SAW. Nabi kata sa'ah fasa'ah ataupun sa'ah wasa'ah, rehatkan hati, gembirakan hati dari semasa ke semasa. Tidak perlu kita menjadi ekstrim dalam beribadat. Maksud ekstrim beribadat bukan kita menghalang, bukan kita tidak menggalakkan orang melakukan amal soleh, tapi kita melakukan satu amal soleh, tapi tidak mudawamah, tidak konsisten, tidak berpanjangan,
tidak ada muasalah, tidak ada kesinambungan. Itu yang tidak baik, itu yang tidak dituntut, tidak yang diajarkan kepada kita, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, maka secara kesimpulannya apa yang kita dapat himpunkan pada malam ini, apa yang disebut oleh disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bertepatan juga seperti mana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hanzalah. Maka benarlah bahawa dalam setiap amalan kita itu perlunya kita menghindarkan daripada perasaan bosan, jemu dan juga lelah dalam beribadat, dengan kita melaksanakan, mencampurkan dengan perkara-perkara lain dalam kehidupan seharian kita. Dan saya rasa sekadar itu sahaja untuk pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tu daripada saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil, wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.